Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati semua, mungkin ada satu soalan yang bermain di pikiran kita semua berkaitan dengan status kerjasama BN UMNO bersama dengan PH ataupun bersama dengan Anwar. Status kerjasama mereka adakah diteruskan sehingga pilihan raya akan datang, terutamanya pada pilihan raya negeri Melaka, Johor, dan juga pilihan raya umum ke-16. Ada yang kata lebih baik BN UMNO gerak solo. Ada yang kata lebih baik BN UMNO kekal bersama dengan Anwar. Ada pula kata BN UMNO lebih baik menyertai Perikatan Nasional. Saudara-saudara, ini satu tulisan saya kongsi kepada Anda. Anda boleh lawat FB Syabuddin Husin 2, sama ada solo atau bersama PH. Kedua-duanya bukan jalan selamat buat UMNO. 21 April 2026. Anda boleh lawat FB Syabuddin Husin 2. Anda bersetuju atau tidak dengan kenyataan ini? Saya hanya kongsikan kepada Anda. Menurut page Syabuddin Husin 2, parti paling dilema untuk membawa diri pada PRU 16 akan datang adalah UMNO. Meski terlihat selesa bersama PH dalam kerajaan, tetapi UMNO masih belum berani memutuskan untuk bekerja sama dengan gabungan parti pimpinan Anwar pada PRU 16. Suatu ketika UMNO mengatakan mereka akan tetap bekerja sama dengan PH dalam pilihan raya, sebagaimana kerjasama telah terjalin dalam kerajaan. Tetapi di selang-seli itu kerap pula kedengaran suara mahu bertanding secara solo. Pelbagai teori dan analisa coba dibentangkan untuk mewajarkan UMNO bertanding solo. Dengan paling kerap ialah agar parti itu dapat menjadi dominan kembali. Berbeza dengan PH, meski ada DAP yang merupakan parti kaum Cina di dalamnya, gabungan itu bukan saja tiada masalah dan tidak membantah untuk terus bekerja sama dengan UMNO dalam politik. Bahkan tidak pernah terdengar ada suara mau bertanding solo. Sebagaimana kerapnya suara seperti itu keluar daripada mulut UMNO. Dalam tulisan ini berkata, bertanding solo sebenarnya hanya menjamin UMNO dapat meletakkan calon di banyak kerusi, tetapi tidak menjamin banyak kerusi dapat dimenangi. Dengan bertanding solo pada PRU akan datang, bermakna ia adalah ulangan pertandingan 3 penjuru, PH, BN, dan PN, seperti PRU 15 lalu. Pertandingan 3 penjuru akan banyak menguntungkan PN, karena pengundi Melayu memang lebih cenderung menyokong PAS berbanding UMNO. Dalam keadaan tersebut, UMNO tidak mampu memenang lebih banyak kerusi. Pun begitu, UMNO juga tidak selamat jika bekerja sama dengan PH. Akhirnya di samping PN akan menjadi pilihan bagi pengundi Melayu, UMNO sebaliknya terus menjunjung prestasi. Lalu apa pilihan terbaik buat UMNO? UMNO tidak pilihan lain selain harus bekerja sama bersama Perikatan Nasional. UMNO bukan saja mampu menang 35 sehingga 40 kursi parlimen, lebih tinggi daripada 26 yang dimenangi sekarang. Bahkan mampu kekal berkuasa di Melaka, Johor, Pahang, dan Perak. Tetapi tidakkah kita juga boleh menimbulkan persoalan sekiranya kerjasama PHBN, PH UMNO diadakan untuk PRU akan datang? Bukankah UMNO mungkin masih boleh mengekalkan Melaka, Johor, Pahang, dan Perak? Berkaitan isu ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan
menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan, dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu tulisan yang bagi saya menghentam terus kepada Perikatan Nasional dan juga Tun Dr. Mahathir. Ada yang kata Mahathir, Muhyiddin, Adi Awang, Perikatan Nasional, tidak lagi ada harapan untuk menumbangkan Anwar. Saya bersetuju dengan kenyataan ini buat masa sekarang. Tapi saya lihat untuk Mahathir, memang tidak ada harapan lagi beliau untuk melawan Anwar. Di samping usianya yang sudah terlalu tua. Walaupun orang cakap tidak mustahil untuk berlaku, tetapi bagi saya untuk usia Mahathir mungkin lebih baik Mahathir rehat saja sesuai dengan apa yang rakyat ada berikan pesanan kepada Mahathir setelah beliau ditolak pada PRU 15 yang lalu. Manakala Muhyiddin pula yang berhadapan dengan kes mahkamah berkaitan dengan proyek Jana Wibawa. Adakah beliau masih menjadi pilihan rakyat? Saudara-saudara, dalam satu tulisan daripada FB Norman Radzwan, Anda boleh lewat FB Norman Radzwan. Saya kongsikan kepada Anda tulisan ini. Sanusi minta kembalikan bebas cukai. 33 bulan Kerajaan Perikatan Nasional memerintah. Apa mereka lakukan? Jangan kena kencing kali kedua. Mungkinkah ini juga boleh menjadi penyebab kepada gagalnya PN untuk menumbangkan Anwar pada pilihan raya akan datang? Dalam tulisan ini, saya heran ketika PN menjadi kerajaan. Mengapa mereka tidak menyelesaikan masalah yang mereka bising ketika ini? Pertama, Sanusi bising mahukan status bebas cukai di Langkawi untuk dikembalikan. Pelik, kenapa Sanusi tidak pernah membantah keputusan kerajaan PN yang bersama PAS ketika itu menghapuskan sebahagian keistimewaan bebas cukai Langkawi 2021. Oh ya, masa 33 bulan itu banyak kerengga. Kedua, pembangkang bising soal royalti Kelantan. Semasa PN jadi kerajaan, Menteri Undang-Undang adalah Taqiyuddin Husin. Mengapa dia tidak membawa Akta Wilayah Laut 2012 ke Parlimen untuk dimasukkan? Ketiga, mereka waktu jadi pembangkang bising, kenapa pramugari tidak dibenarkan memakai tudung? Bila 33 bulan menjadi kerajaan, tidak pernah mereka bawa ke Parlimen atau ke Kabinet untuk bela nasib pramugari. Akhirnya Cina DAP yang minta penerbangan Air-Asia dan MAS benarkan. Keempat, kenapa sekarang PAS bising pasal minuman keras? Kelima, PAS bising mau haramkan judi. Ketika menjadi pembangkang, paling munafik. Ketika mereka menjadi kerajaan, PAS tidak haramkan judi, malah menambahkan dari 8 kali ke 22 kali sepanjang tahun. Keenam, Anwar Ibrahim merealisasikan Kolej Matrikulasi Terengganu, sebuah proyek yang sekian lama diperkatakan sejak 2009, akhirnya dizahir pada 2026. Mahathir hentikan bantuan sekolah agama sejak tahun 2003. Bila Anwar jadi PM, beliau berikan semula peruntukan beratus juta ringgit. Konklusi daripada apa yang kita dapat lihat, 33 bulan mereka memerintah, mereka ini jenis cakap berapi-api, tapi kerja sepi. PAS atau PN ini jenis talk only, no action. Akhirnya rakyat ingin bertanya, apa kebanggaan kerajaan PN lakukan sepanjang 33 bulan menjadi kerajaan? Adakah cukup memperbodohkan bangsa Melayu dengan memainkan isu perkauman? Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini.
ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir, Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk beli dan baca. Buku ini sangat best.